Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi ini kita masih lagi dalam membicarakan tentang persoalan sebelum daripada berlakunya kematian, ataupun kita cerita tentang awal-awal kepada berlakunya kematian di kalangan kita ini, sehingga kan kita bincang tentang macam mana kita nak tolong orang yang meninggal dunia. Yang ni yang sentiasa berlegar dalam pemikiran kita lah. Kalaulah berlaku kematian, maka kita akan tanya macam mana kita nak tolong orang yang mati, yang menghadap di hadapan Allah. Kerana sifat kita sebagai seorang mukmin ini mesti ada sifat suka tolong menolong. Bukan kita tolong orang yang hidup je, kita kena juga tolong orang mati. Tolong orang mati ni maksudnya bagaimana untuk menyelamatkan dia daripada suasana azab kubur, suasana yang disebut dengan kesengsaraan di alam barzah. Kerana alam barzah ni bukannya alam biasa-biasa, tidak. Tapi alam barzah ni merupakan alam yang luar biasa, yang kita pun tahu bagaimana sukarnya dan susahnya. Kalau kita tengok pada zahir pun cukuplah. Zahir pada kubur tu, bila kita pergi hantar orang ke dalam kubur, kalau mana orang berada dalam kubur tu, tengok kubur tu pun dah sempit dah, letak dalam kubur. Kemudian kita tengok zahir pun cukup dah untuk menggambarkan rasa sengsaranya di dalam kubur. Kerana dalam kubur ni orang tak buat yang disebut dengan rumah, tak ada orang yang buat dengan istana yang indah dan sebagainya, tak ada. Dalam tanah ni orang letak je jenazah tersebut, kemudian lepas pada tu orang tutup je, kemudian hancur lebur lah tulang belulang kita ni. Kemudian lepas pada tu yang tinggalnya ialah yang disebut dengan amalan yang kita lakukan di atas dunia. Yang ni semua mengakui, agama-agama mana pun akui keadaan yang bila mati hancur. Bila mati maknanya reput. Yang ni semua kita tengok. India ataupun Buddha dan sebagainya, mereka hancur, mereka nampak hancur. Lepas pada mati hancur. Sebab tu mereka bakar. Sebab tu mereka buat macam-macam cara, gantung macam-macam cara mayat ni sendiri. Tapi kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak buat macam tu. Kita letak jenazah dalam kubur, kemudian lepas pada tu kita yakin yang hidup lepas pada itu ialah amalan-amalan yang hidup. Maknanya yang mati ni jasad. Jasad ni akan hancur lebur. Kemudian lepas pada itu amalan dah. Kita akan menjawab. Pertanyaan-pertanyaan ni akan ditanya kepada roh. Ditanya kepada yang disebut dengan dalam di tubuh badan seorang tersebut. Dia akan ditanya tentang mengenai macam mana kamu lakukan di atas dunia. Tu kita dah jelas dalam hidup kita dan kita dah yakin perkara demikian dalam hidup kita. Persoalan di kalangan kitanya ialah macam mana kita nak tolong pada orang dah meninggal dunia, dan macam mana orang yang meninggal dunia boleh tolong diri dia sendiri bila dia menghadap di hadapan Allah. Membantu ni perlu sangat. Kita ni bila kita hidup di atas dunia ni, jangan kita fikir tentang mengenai nak survive untuk hidup di dunia je, tapi kita kena fikir macam mana nak kelangsungan hidup kita lepas pada kematian kita. Lepas pada mati kita tu, benda apa yang perlu kita lakukan? Amalan apa yang perlu kita ada untuk kita bawa untuk membantu diri kita terselamat daripada yang disebut dengan satu benda yang menakutkan di hadapan kita, itu azab kubur, iaitu yang disebut dengan neraka Allah. Yang ni benda yang menakut dan menggerunkan pada diri kita ni. Hari ni insya-Allah kita sambung apa yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia ke dalam kuburnya. Ni maknanya diri kita tolong diri kita sendiri. Kita bantu diri kita.
sebelum daripada kita mati ni, kita buat yang disebut dengan benda apa yang kita kena bawa waktu mana kita mati nanti. Sebagaimana kita nak balik kampung, kita tahu dah benda apa yang kita kena bawa bila kita nak balik kampung. Demikian juga bila kita nak pergi Mekah, kita tahu dah kita nak kena bawa apa dia bila kita nak pergi ke Mekah. Ataupun orang yang nak pergi melancong, nak pergi kenduri kahwin, semua dia tahu benda apa yang dia nak kena bawa. Baik, bila kita nak ke kubur, benda apa yang kita kena bawa? Bila kita ni akan dikebumikan, benda apa yang kita kena bawa? Yang ni yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, yatba'ul mayyit salasah. Rasulullah kata, yang mengikut mayat ni ada 3 perkara. Tiap kali mana jenazah tu diusung, kamu kena tahu ada 3 benda yang mengikut kepada jenazah. Fayarji' isnan. Yang 2 ni akan balik. 2 ni akan kembali. Manakala wa yabqa ma'ahu wahid, yang kekal dengan dia 1 saja. Daripada 3 benda yang mengikut dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutnya 2 ni akan balik. Kemudian 1 je akan kekal dengan seorang. Yatba'uhu ahluhu wa maluh. Yang akan mengikut dia, keluarga dia, harta benda dia, wa amaluh, dan amalan dia. Fayarji' ahluhu wa maluh. Yang akan balik ialah harta keluarga dia dan harta benda dia. Yang ikut pada dia, hantar jenazah ni. Bila jenazah kita dihantar ke kuburan, 3 benda ni akan ikut sekali. Yang pertama, keluarga kita. Yang kedua, harta benda kita, kereta kita, ataupun kebesaran kita yang kita ada ni, diusunglah orang pakai usung, bawa sampai ke lubang kubur. Fayarji' ahluhu wa maluh. Yang balik, 2 benda ni. Keluarga dia panjang tengkuk-tengkuk, tengok dalam kubur. Tapi ada seorang nak terjun dalam kubur tu? Tak ada seorang pun yang nak terjun bersama dia dalam kubur tersebut. Wa maluh, dan juga harta benda dia. Orang tak dalam kubur kecuali Fir'aun. Fir'aun je dia letak emas, letak barang-barang kemas dia dan bersama dengan mumia dia. Tu orang gali balik mumia Fir'aun tu. Kemudian orang nak cari balik emas yang diletakkan dengan mumia Fir'aun tersebut. Dengan tu orang-orang kafir sekarang ni pun yang ke bumi jenazah tu, letak jenazah tersebut dalam dengan mayat-mayat mereka sebut, mereka letak yang palsu dah sekarang. Duit palsu, apple palsu dia letak. Dia tahu dah semua tu akan hancur. Yang dia nak tipu je pada mayat-mayat yang dia letakkan tersebut. Ini gambaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa amaluh, yang kekal dengan dia amalan dia. Amalan je yang kekal bersama dengan diri dia. Ini kita kena faham. Bila kita meninggal dunia, Rasulullah kata, tiap kali mana jenazah tu mula bergerak aja, kamu tengok tu 3 benda terus yang kamu tengok. Yang ikut pada diri dia. Iaitu keluarga dia ikut kan. Jenazah tu diiringi. Cuma jenazah yang sekarang ni, jenazah COVID je tak diiringi oleh keluarga. Keluarga boleh mengiringi dengan cara jauh-jauh begitu saja. Tengok dengan pandangan mata. Tapi yang ke bumi itu bukan keluarga dia pun. Kecuali yang dekat-dekat lah. Yang boleh masuk tersebut. Kemudian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni, harta benda dia. Sekarang ni jenazah COVID ni, harta benda dia pun tak boleh nak ikut dah. Orang tak bagi sentuh dah. Nak tengok pun tak boleh. Yang kekal, yang ikut, confirm ikut, yang disebut dengan amalan dia. Amalan ni akan mengikut sekali. Untuk dikebumikan jenazah dia dengan amalan-amalan yang dia buat di atas dunia ini sendiri. Maknanya kita ni jangan kalutlah nak banyakkan duit. Jangan kalutlah pada kita nak membanyakkan harta benda sampai kita tertinggal untuk buat amalan. Nak harta benda banyak boleh. Tapi dengan harta yang banyak tu kita guna untuk Islam. Tu yang penting pada diri kita demikian. Bila harta benda kita banyak, gunakan untuk kerja-kerja agama. Kerja-kerja agama ni banyak dalam hidup kita. Bukan untuk kepentingan diri kita. Ramai orang kita banyak harta, dia besarkan rumah dia. Padahal rumah dia tu dah besar dah. Sekarang lagi besar, dia lagi besar. Siapa yang nak duduk dengan dia? Dengan rumah besar dia. Demikian juga dengan kadang-kadang orang kita, banyak harta benda, dia nak mewahkan diri dia. Dia nak mewahkan diri dia. Padahal dia dah mewah dah.
Padahal dia tu kencing manis dah ada, darah tinggi dah ada, go out pun ada, dipanggil demikian. Dia pun dah ada semua dah dalam hidup dia. Tiba-tiba semua benda yang ada pada diri dia tersebut, yang dianya, dia rasa nak lagi, tamak lagi terhadap dunia ini sendiri. Abu Nu'aim meriwayatkan hadis Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, sab'un yajri ajraha lil 'abdin ba'da mautih. Rasulullah kata ada 7 amalan yang akan terus berterusan pahala-pahala pada seorang hamba setelah mana kematian dia. Ni kita biasa dengar 3 je. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni ada 7. Sab'un yajri ajraha, akan berpanjangan pahala-pahala yang bagi seorang hamba setelah mana kematian seseorang. Kalau kita dah mati tapi pahala ni terus hidup. Ni kelebihan kita belajar ni. Biasa kita dengar je dalam ceramah-ceramah 3 je. Yang ni Rasulullah sebut 7. Rasulullah kata 7 amalan yang terus berterusan pahala-pahala yang sampai. Wahwa fi qabri, sedangkan dia dalam kubur. Tuan dia dalam kubur tapi pahala dia terus hidup. Terus berjalan. Apa dia? Man allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran. Rasulullah sebut, siapa yang mengajar orang lain ilmu. Man allama ilman. Yang pertama, itu ilmu yang diajarkan pada orang lain. Ilmu tu berpanjangan. Ilmu apa dia? Ilmu akhirat. Terutamanya lah. Kita mati dah ni. Tapi, pahala kita dapat. Kerana apa dia? Kita share kuliah ni, misal contohnya. Kita duduk kat rumah, ya. Tapi, kita tengok dalam Facebook kita. Kita ada Facebook. Kita ada Instagram. Kita ada TikTok, misal contohnya. Kita ada YouTube. Kemudian kita kerja, kita share. Kita dah mati dah. Tapi, pahala kita share kuliah ni, orang pasang balik kuliah ni dapat pada diri kita. Kerja kita share je. Misal contohnya. Ataupun para haniskan masukkan duit dalam tabung. Abang Jai sebut ada tabung ni kan. Majlis ilmu ni. Kemudian kita mati dah. Duit yang kita masuk dalam tabung tu, dia terusan berjalan. Kuliah-kuliah berjalan. Berterusan hidup. Maknanya, kita dapat yang disebut dengan ilmu yang orang mengajar. Para haniskan tak mengajar. Tapi ilmu yang diajar ini, pahala sampai pada diri kita ni. Dapat juga pada diri kita ilmu yang diajar. Ataupun kita apa dia? Kita taja pelajar-pelajar menghafal Quran. Ni yang saya biasa buat lah. Saya sebut banyak kali lah pada diri kita ni. Kalau kita ada peluang dalam hidup kita ni, kita taja pelajar-pelajar yang menghafal Quran. Bila pelajar tu menghafal Quran, kemudian dia baca je Quran, dapat pahala pada diri kita ni. Kita dah meninggal dunia, ataupun kita niat untuk arwah ayah kita, kita dapat pahala. Kerana ilmu Al-Quran ni ilmu yang paling besar yang dapat dalam hidup seseorang. Ini cara demikian pun boleh juga. Ataupun kita sekarang ni kan orang wakaf Quran. Kita pun beli Quran tu, kita beli dan kita wakaf di masjid. Orang pun baca Quran yang kita wakaf tadi. Ilmu tu ilmu untuk dia, kita pun dapat pahala. Ataupun kita wakaf buku-buku agama. Dengar je, kita dah ada dah buku agama ni. Kita pun beli juga. Sedap dalam buku ni. Eloklah kita rasa demikian. Kita pun ambil buku tu, kita pun sebar juga pada orang lain. Ilmu juga tu. Ilmu pada, kita pun bagi pada keluarga kita. Keluarga kita pun baca. Ataupun dia sebar pada orang lain. Ilmu, dia panggil demikian. Semua dalam kaedah dunia kita ni, menyebar ilmu ni terlalu mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, au ajra nahran, ataupun dia buat aliran air. Yang kedua, dia buat aliran air. Air ni maknanya dia buat longkang-longkang yang tersumbat supaya tak berlaku banjir. Supaya sawah-sawah ataupun tanaman-tanaman dapat air ini. Terutama di negara Arab lah. Di negara kita ni tebuk dalam bumi je, kita boring je ke dalam bumi ni dapat air lah. Di negara kita, negara Arab, dia payah dapat air. Lalu, saliran air ni terlalu diperlukan di negara-negara mereka. Kemudian dapat pada tumbuh-tumbuhan tu segar, hidup. Pahala tu dapat pada diri kita. Tu cara
dalam Islam diajar demikian. Kamu buat aliran air. Ataupun kamu duduk di tepi sungai, buat rumah tepi sungai, kamunya pam air sungai tu. Air sungai tu, kamu suling air tersebut. Kamu jadikan air ni, air yang bersih. Buatlah macam-macam cara pun. Jadi kita kemudian kita bagi air-air tu pada orang ramai. Kita agihkan cara demikian pun pahala Allah bagi pada kita. Yang ni orang kita tak buat lagi, tapi saya dipahamkan Kementerian Alam Sekitar buat wakaf air, dia panggil. Wakaf air. Yang ni betul lah tu. Cara yang dibuat. Yang dibuat oleh sepupu saya ni, Datuk Tuan Ibrahim Tuanman, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuanman, Menteri Alam Sekitar dan Air ni, dia buat wakaf air. Betul. Dalam Islam ajar, bila kamu alirkan air, kamu bagi air, cuma dan sebagainya, itu pahala yang berpanjangan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan pada orang yang melakukan demikian. Yang ketiga, au hafara bi'ran, ataupun dia gali telaga. Yang ketiga, kita gali telaga. Buat telaga. Telaga ni, kita buat telaga, keluarkan air. Kemudian daripada air yang kita gali tadi, kemudian kita pun sebarkan air tadi. Kita gerakkan air. Kita gali telaga, kita bagi free pada orang untuk dapatkan air dalam telaga yang kita gali ni. Nak gali telaga ni, zaman kita ni payahlah. Di bandar-bandar ni, jarang orang kita gali telaga. Dekat rumah dia, payah. Di kalangan kita, yang kita boleh buat ialah boring. Boring je. Tebuk dalam bumi, tengok ada air ke tak ada air. Bawah pada kita ni. Ataupun sekarang ni, kita boleh kesan pergerakan air dalam bumi. Kita boleh kesan. Dia ada alat-alat tersendiri untuk kita nak kesan. Ada air ke tak ada. Ataupun kadang-kadang kita tak perasan kita duduk atas sungai. Di bawah tanah kita ni ada sungai yang mengalir kat bawah. Itu cara demikian. Ataupun yang dibina. Kemudian au gharasa naqlan, ataupun pohon kurma yang ditanam. Kamu yang dapat pahala lagi, kamu tanam durian-durian musangking ke, misal contohnya. Bila kita tanam pokok-pokok, kemudian kita wakafkan. Pokok-pokok yang kita tanam tu, kita kata buah-buah yang hasil tu untuk pakat makan free. Itu cara demikian. Sekarang ni orang tanam untuk nak jual, tapi kita tanam untuk makan percuma. Bagi pada orang. Allahu Akbar. Pahala ni. Kadang-kadang saya tengok di kampung-kampung kan, pokok-pokok rambutan tu merah je. Kemudian sampai buruk begitu je. Tak ada orang nak ambil. Padahal tu pahala tu. Pahala. Tuan dia boleh sebut pada orang yang penduduk kampung tu, siapa yang nak ambil rambutan ni, ambil je. Dia kena sebut macam tu. Ambil je. Saya niatkan pahala untuk arwah orang tu, arwah orang ni. Ni kadang-kadang kita tinggal kawasan, kita tinggal kampung kita. Tapi pokok-pokok buah-buahan ada. Pokok buah-buahan tu ada. Lepas tu kita pesan, siapa yang makan, buncit perut dia. Misal contohnya. Kita sebut demikian. Siapa yang makan, kena solat hajat nanti. Siapa yang kami solat hajat, mati terkangkang tepi jalan. Kita sebut demikian. Yang menyebabkan, di waktu mana kita sebut saja begitu, orang pun tak ambil. Biar je. Memburuk je. Buah-buah kelapa, saya tengok. Banyak mana pohon-pohon kelapa. Di kampung-kampung tu orang tanam pokok-pokok kelapa ke, pokok buah-buahan dan sebagainya. Habis begitu saja. Padahal tu pahala tu. Pahala. Pahala apa dia? Arahkan pada keluarga kita ataupun pada masyarakat di kawasan tu, naikkan signboard. Siapa yang nak ambil, ambil dengan cara yang baik. Cuma je. Tak ada apa pun. Datang, tolong panjat dia. Siapa yang nak ambil. Ataupun kita sediakan galah untuk orang nak ambil buah-buahan tadi. Ni tak. Dia siap pesan tu. Siaplah siapa yang makan, kita buat solat hajat 40 hari 40 malam. Kita sebut demikian. Nampak sangat kedekut dia ni. Ni orang kita ni, dia sampai mati, dia tak nak bagi pada orang. Padahal akhirnya barang tersebut dia akan jadi rosak begitu saja. Padahal Rasulullah kata, ni pahala ni. Bila kamu mati, orang ambil buah-buahan daripada kebun-kebun kamu tadi. Itu yang disebut dengan pohon kurma yang ditanam. Tapi kita tanam pohon kurma ni, orang yang tanam pohon kurma, dia bukan makan semua kurma dia. Dia sama ada dia jual ataupun dia bagi pada orang lain untuk nak makan buah-buah yang tanam. Katakanlah dia tanam 7 hektar,
10 hektar kurma. Takkan dia nak makan seorang. Sama juga orang yang menanam, panggil buah-buahan, pokok-pokok yang ada di kampung-kampung ni. Kita tanam, jangan biarkan tanah tu kosong je. Saya perhati ramai orang kita, dia sanggup nak tunjuk kedekut dia tu, tanah dia tu bersemak samun je. Dia tak tanam apa-apa. Rugilah pada kita. Paling-paling tidak beli pohon-pohon yang disebut dengan pokok-pokok kelapa, tanam pokok kelapa dalam tanah yang kosong tadi. Ataupun tanam yang disebut dengan pohon-pohon durian, pohon-pohon yang kita boleh menghasilkan buah-buahan, buah-buah yang baik dan sebagainya. Lepas tu kita pesan pada orang, siapa nak makan ambil, percuma je. Tak perlu bayar apa-apa. Pahala tu, walaupun kita dah mati. Walaupun kita dah meninggal dunia. Ni saya nak sebut ni, pada orang-orang bandar yang duduk di Bukit Antarabangsa, yang duduk di macam-macam tempat ni, kita duduk ni. Tapi kalian semua mesti ada tanah di kampung kalian. Kalian mesti ada yang disebut dengan apa dia, dusun-dusun kalian. Kalian jangan jadi kedekut sebagaimana orang pernah kedekut sebelum daripada ni. Kita jangan jadi macam tu. Ini kita baca dah hadis Rasulullah. Rasulullah kata, siapa yang ditanam pokok-pokok yang disebut dengan pokok kurma, au gharasa naqlan, au bana masjidan. Yang seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pahala yang panjang lagi, bina masjid. Bina masjid. Bila kita dengar orang buat masjid, bila kita dengar je orang buat masjid, kita mesti ada saham. Jangan kita tertinggal daripada saham tersebut. Kerana masjid itu, bila orang bina, orang buat solat, baca Quran, orang duduk iktikaf, mesti orang buat benda macam tu. Bila orang buat macam tu, kita dah mati dah. Pahala dapat dari kita. Walaupun sebesar sarang burung. Yang kita buat tu, walaupun satu bata, kita beli bata, kita hantar ke masjid. Tolonglah ikat bata ni, kita sebut demikian. Ataupun satu beg simen. Kita beli satu beg simen. Ataupun sebutir pasir. Ni maknanya, pada kita ni, sebutir pasir tu pun kita buat masjid. Mesti Allah akan bagi pahala pada kita, waktu mana kita mati nanti. Masuk dalam kubur tu, Rasulullah kata, pahala ni berpanjangan sampai. Saya tengah buat masjid ni. Saya nak sebut terus pada jemaah. Saya sedang buat masjid di Pulau Langkawi pun, buat masjid di Kuala Terengganu pun, buat masjid sekarang ni. Ada 2 buah masjid. Dan kita buat tempat solat di Pahang, alhamdulillah dah selesai dah. Di Pahang, di Jalan Tok Pahang tu, alhamdulillah kita dah selesai dah. Tapi kita nak buat tempat untuk pelajar-pelajar menghafal Quran pula di tepi sungai. InsyaAllah kita sedang dalam proses untuk lakukan demikian. Tapi yang tu dalam proses untuk tahun inilah. Tapi saya nak sebutnya, untuk buat masjid ni, para haniskan boleh ambil kesempatan. Saya nak sangat, kalau jemaah-jemaah sekarang ni, kita tengah buat atap. Tengah siapkan atap. Atap untuk peringkat masjid di Langkawi pun sama. Di Kelantan, di Pahang, di Kuala Terengganu pun sama. Maknanya kita sedang siapkan demikian. Siapa yang bina masjid, pahala dia akan berpanjangan dalam kubur. Tak rugi kita. Ambil je duit kita tu, yang kita ada tu, kita pun masukkan dalam akaun. Yang masukkan dalam akaun Matan Center, kita niat, ya Allah, sampaikanlah pahala ni untuk pembinaan masjid yang ada ni sendiri. Bana masjidan. Ataupun warasa mushafan. Ataupun dia mewariskan mashaf Al-Quran Karim. Rasulullah sebut warasa mashafan, mewariskan yang disebutkan dengan mashaf Al-Quran. Al-Quran kan, mana Al-Quran? Farhan ada tak? Kita ada Quran. Dan insya-Allah ana jangka dalam seminggu 2 lagi ana akan keluarkan wakaf Al-Quran, insya-Allah. Ini dalam proses lah, sebab kita dapat kebenaran daripada KDN dan kita sedang siapkan dapat kebenaran semua ni. InsyaAllah kita akan keluarkan wakaf Al-Quran. Berdasar pada hadis ni lah, warasa mashafan. Siapa yang nak wakafkan Al-Quran untuk dibaca oleh anak-anak tahfiz yang kita nak edarkan di masjid-masjid, bolehlah. Saya jangka dalam bulan Ramadan ini, saya akan lancarkan wakaf Al-Quran pula. InsyaAllah di bawah Yayasan An-Nabawi. Yang kita akan lakukan dalam tempoh ni, anak akan maklumkan pada jemaah lah, untuk berebut dapatkan pahala
untuk kita dah meninggal dunia tapi orang baca Quran. Yang kita ada tu, yang kita miliki tu, kita bagi pada siapa yang selayaknya. Bagi pada rumah bangsa banjir, misal contohnya. Yang banjir baru ni, ramai orang kita kan tenggelam habis. Ada yang berbagai-bagai keadaan. Dia perlu beli balik kalau dia nak pada Al-Quran. Jadi kita pergi, hantar, tak payah belilah. Saya wakafkan Al-Quran, bacalah dalam rumah kalian. Misal contohnya. Ni pun pahala pada diri kita. Kita dah meninggal dunia, selagi mana Quran tu ada, selagi itulah pahala untuk diri kita yang dibaca oleh orang yang membacanya. Pahala tu banyak pada diri kita. Kemudian yang seterusnya, yang akhir sekali, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Ataupun kamu meninggalkan anak-anak yang mengistighfarkan untuk diri kamu setelah mana kematian pada kamu. Meminta ampun untuk kamu setelah mana kematian kamu. Kita ni, bila kita mati, biar tinggal anak yang ramai. Anak yang ramai. Anak yang ramai ni bagaimana? Anak yang ramai. Anak yang ramai ni maksudnya, pada diri kitanya, yang pertama anak kita sendiri. Kita kena terima hakikat tersebut. Anak kita sendiri. Yang kedua, dalam hidup kita ni, anak yang disebut dengan anak tiri kita. Anak tiri kita. Maknanya, kalian ada yang disebut dengan madu kita, ataupun orang perempuan dia ada madu dia, dan anak. Daripada madu dia tu anak tiri dia, anak dia juga. Ni nak sebutnya anak. Dia kena terima hakikat perkara demikian. Ni marah ni setengah-setengah orang ni. Di kalangan kita ni, ramai mana di kalangan kita kata, Ustaz, mulalah tu. Dia panggil. Anak sebutnya. Anak madu, dia panggil anak kita juga. Anak kita juga di kalangan kita. Kena sebut benda ni sebab benda ni ada dalam syariat agama. Yang kita kena faham. Jangan rasa berat pada diri kita demikian. Bahkan kita kena rasa berlapang dada lah dalam hidup kita ni terhadap syariat Allah pada diri kita ni. Dua, anak susuan. Yang ketiga, anak susuan. Pada diri kita ni kena ada anak susuan pada diri kita. Pada diri kita ni, anak susuan kita ni menjadi besar juga. Kemudian anak siapa lagi yang besar pada diri kita ni? Ni anak susuan ni anak darah daging kita lah. Sebab tu Islam galakkan kita ni menyusu anak. Menyusu kalau ada di kalangan anak-anak jiran-jiran yang dekat-dekat dengan kita ni, kita pun ambil, minta lah kita nak susu anak dia. Boleh tak boleh? Boleh. Itu cara demikian. Pada diri kita ni demikian. Bagi tahu susuan tu 3 kali kenyang. 3 kali kenyang. Maknanya dia pula belum akhir balik, dia kecil lagi. Dia ada setengah ulama kata bawah 2 tahun cukup dah. Bawah 2 tahun kita boleh menyusu dia. Itu cara dalam Islam ni. Satu lagi, kalau tak boleh juga anak susuan. Yang keempat, anak angkat. Ramaikan anak angkat. Cari anak angkat. Rasulullah ada anak angkat. Zaid bin Harithah. Ni anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak sebutnya anak angkat. Anak angkat ni, zaman kita ni, macam mana kita nak buat? Zaman kita ni, kita cari anak-anak tahfiz Al-Quran. Yang menghafal Quran, kita bagi tahu. Boleh tak, pakcik nak buat kamu ni anak angkat pakcik? Kita sebut. Kemudian pakcik tanggung, kamu belajar. Walaupun anak ni, anak ada ayah dia. Ada ayah, ada mak. Kita kata tak apalah. Kerana kamu menghafal Quran, pakcik nak jadikan kamu ni anak angkat pakcik. Kita sebut demikian. Kita sebut, makcik nak buat, kamu ni anak angkat makcik. Boleh tak? Dia pun kata, ya saya sanggup. Dia pun baca Quran. Tak rugi apa pun dia. Bertambah lagi pahala untuk dia. Kenapa? Ramai mak angkat, ramai ayah angkat dalam hidup dia. Anak-anak ni pun tak rugi, kita pun tak rugi. Dua-dua dapat manfaat. Dia dengan dia ni pun kita dapat manfaat dalam hidup kita ni. Dan dia pun bawa manfaat pada orang lain. Mak angkat, ayah angkat dan sebagainya. Apa lagi anak? Kalau tak ada juga, ramaikan anak saudara. Yang kelima, anak saudara. Anak saudara tu biar ramai dalam hidup kita. Sebut pada keluarga kita. Beranak biar ramai sikit, kita sebut. Jangan malas nak beranak pada adik-beradik kita. Dah kita anak tak ramai, kita sebut. Adik-beradik kita pun anak tak ramai juga. Jadi sikitlah anak saudara kita. Sebut, kenapa? Adik-beradik kita tanya, kenapa nak suruh ramai anak? Kita kata Rasulullah berbangga dengan orang yang anak ramai di akhirat nanti. Rasulullah sebut, Inni ubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan umat yang ramai.
orang yang ramai di akhirat nanti, di akhir akhirat nanti. Siapa yang datang dengan anak, berapa orang anak? 16 orang datang. Allah bangga Rasulullah. Rasulullah kata hebat. Kita pun sama juga. Kita ni kan, kalau di kalangan kita tanya, berapa anak? Dia jawab 5 orang. 5 orang biasa-biasa je. Biasa-biasa. Tapi kalau kita tanya, berapa orang anak? 16. 16. Kita sebut. 16. Dia pun mula tanya, berapa orang ibu? Seorang ibu. Seorang ibu, 16 orang. Itu menjadi kekaguman. Orang kata, Allah, ramai beranak. Tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun beranak. Keluar tiap-tiap tahun. Anak sebutnya, di kalangan kita. Kebanggaan. Kita pun bangga. Turun van tu, bukan beli van, beli coaster terus. Beli coaster terus. Derek je anak-anak dia turun. Ni, kadang-kadang kita tak ramai anak, tapi anak saudara kita ni ramai. Bangga kita. Waktu Islam dia suruh, kita ni meramaikan zuriat. Bila ramai zuriat, mesti salah seorang di kalangan kita ni akan baca doa untuk diri kita. Akan baca doa, anak-anak saudara kita baca doa untuk mak saudara dia. Tapi kalau sekiranya kita ni tak ramai anak saudara pun tak ramai, kemudian anak angkat pun tak ada, kemudian anak dipanggil anak susuan pun tak ada, anak tiri pun tak ada, anak sendiri pun tak ada. Siapa nak baca doa untuk diri kita? Siapa untuk nak baca doa lepas yastaghfiru lahu ba'da mautih? Rasulullah sebut yang akan meminta ampun kepada dia setelah mana mati dia. Rasulullah kata 7 ni di antara yang disebut dengan di antara amalan-amalan yang boleh membantu kita setelah mana kematian kita, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Hadis ini gharib daripada hadis Abu Qatadah yang hanya terdapat dalam hadis riwayat Abu Nuaim Abdul Rahman bin Hani An-Nafi' daripada Al-Azrumi Muhammad bin Abdullah daripada Qatadah. Diriwayatkan juga oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majad Al-Qazwini dalam sunannya daripada hadis Az-Zuhri. Abu Abdullah Al-Aghar meriwayatkan daripadaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, amal perbuatan yang mengikut seorang mukmin yang meninggal dunia itu adalah ilmu yang diajarnya. Disebut lagi dalam riwayat Abu Hurairah disebut Abu Hurairah kata, amal perbuatan yang mengikut seorang mukmin yang meninggal dunia adalah ilmu yang diajar. Jangan kedekut ilmu. Jangan buat secret ilmu kita, jangan. Ilmu ni jangan disimpan. Jangan. Tapi kita ilmu ni mesti diajar. Walaupun ilmu buat sambal. Buat sambal tu kan. Cuba kita makan sambal. Kita makan sambal tu. Anda biasa buat contoh. Sambal ni rasa berbeza-beza. Tangan orang yang buat ni, yang buat sambal ni, berbeza-beza rasa. Perhatikan sekarang, cubalah rasa. Ni mesti telan air liur semua. Tak kena gaya ni. Anda sebut sambal. Bila kita buat sambal, ada yang masin, ada yang pedas, ada yang beza-beza kan. Sambal yang buat sambal. Yang kadang-kadang kita ni, saya teringat-ingat kalau mak saya buat sambal. Rasa tu, kita rasa kenangan kita kecil-kecil. Membesar dengan sambal. Nak sebutnya sambal. Kadang-kadang ilmu buat sambal ni, menantu kita buat, anak perempuan kita buat, tak sama dengan kita buat. Tak sama dengan tangan kita. Tangan kita buat. Ni nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran ilmu. Ilmu ni, tu ilmu buat sambal. Apatah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu mengurus, menyusun rumah tangga. Ilmu berinteraksi dengan suami. Berinteraksi dengan isteri. Cara komunikasi dalam hidup kita. Ilmu juga. Ramai mana orang kita tak reti nak berinteraksi dengan sesama kita. Tak ada adab. Tak ada dia panggil lentuk bahasa yang digunakan. Kadang-kadang tergores hati, perasaan di kalangan kita. Punca apa dia? Punca tak reti. Tak ada ajaran, didikan dan sebagainya. Ni semua ni ilmu yang mesti diajar dalam hidup kita. Ada ilmu yang boleh dapat di sekolah. Ada ilmu berdasar pada pengalaman hidup yang Allah jadikan dalam hidup kita. Ini maknanya dalam hidup kita ni sentiasa dengan ilmu yang mesti diajar dan disebarkan dalam masyarakat kita. Anak soleh yang ditinggalkannya. Termasuk anak soleh yang ditinggalkan di kalangan kita ini. Al-Quran yang diwariskan
Kemudian apa lagi? Al-Quran yang diwakafkan, yang diwariskan pada diri kita ni, yang diminta supaya kita cari jalan. Jangan tunggu nak pergi ke Mekah je nak wakaf Quran. Jangan. Di negara kita pun boleh buat lah. Pada diri kita ni, jangan kita tunggu nak pergi ke Madinah je baru nak wakaf Quran. Di negara kita ni boleh buat. Kita boleh buat pun. Dan sebarkan di masjid-masjid, di surau-surau. Kemudian di ma'at tahfiz. Kita boleh jumpa je Al-Quran, beli Quran. Kemudian lepas pada beli Quran tu, bukan beli, dia tak boleh jual beli Quran tu sendiri. Kita beli kertas dia, dakwah dia yang kita niatkan. Kita tak boleh beli ayat-ayat dia tu, tak boleh. Dosa hukum dia. Tapi kita kena beli niat, beli kertas dia, beli dakwah yang dicetak tadi, beli susun atur yang di luaran itu. Dia panggil. Quran sekarang kan banyak jenis. Ada Al-Quran Uthmani, ada Quran yang wakaf iftidak, ada Quran macam-macam gaya. Jenama-jenama Al-Quran yang ada ni. Kemudian, buat apa lagi? Masjid yang dibinanya. Yang kita sebut tadi. Kalau kita ada peluang jumpa dengan orang buat masjid, berhenti. Bagi. Ni bahagian saya. Ni bahagian saya. Kalau ada barang kemas dan sebagainya, jual barang kemas. Jual barang kemas yang kita ada tu, pergi dapatkan untuk bahagian kita, untuk masjid. Biar ada bahagian kita. Kalau barang kemas kita berharga RM5,000, RM6,000, kan nilai itu kita ambil, kita letak dekat masjid. Banyak pahala yang kita dapat. Rumah yang disediakan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ataupun buat bilik-bilik musafir. Saya cadangkan yang ni untuk masjid-masjid. Masjid-masjid buat rumah musafir. Duduk free je. Duduk free. Jangan buat macam kita setengah di kalangan kita ni. Di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita, dia buat masjid, kemudian dia buat homestay. Homestay. Boleh buat homestay tu, tapi dia kata dapat pendapatan pada masjid. Sebenarnya, tak perlu buat homestay. Saya cadangkan buat rumah free. Rumah musafir. Yang tu lebih banyak pahala yang dapat. Rumah musafir dia panggil. Rumah musafir ni, yang dibuat di kalangan alim ulama sebelum daripada ni. Kalau kita pergi ke Uzbekistan, kita pergi ke negara-negara Arab sebelum daripada ni, masjid-masjid ni ada bilik musafir. Bilik musafir. Orang musafir lah. Nak check in tu pun, dia tak bolehlah duduk sampai bila-bila dekat bilik tersebut. Kena bagi had 3 hari misal contohnya. Duduk cuma je. Orang yang datang kenduri kahwin, orang jauh-jauh datang kenduri kahwin, nak duduk di rumah bilik musafir ni, boleh. Bagi cuma je orang duduk. Tapi tentulah dia tak buat, dia tak duduk, cuma dia akan masuk dalam tabung masjid juga. Duit dia akan bantu pula masjid kerana air, kerana elektrik dan sebagainya. Yang ni boleh dilakukan dalam masyarakat kita. Sediakan rumah permusafiran. Ataupun kalau kita tak nak buat demikian, rumah-rumah kita yang kita beli banyak-banyak tu kan, kita buat rumah musafir. Bagi tahu pada orang-orang luar daripada Kuala Lumpur, orang luar daripada orang yang Hulu Kelang ni, misal contohnya, yang datang ke Kuala Lumpur, nak duduk percuma, datang ke rumah saya. Saya sediakan rumah percuma saja. Tak ada bayaran apa pun. Saya nak buat rumah musafir, misal contohnya. Kemudian orang datang duduk datang untuk dia nak buat urusan-urusan kerja lah. Dengan syarat urusan-urusan yang berkait dengan kerja-kerja agama. Kita sebut demikian. Ustaz-ustaz yang datang jauh daripada Kedah, yang datang daripada Pulau Pinang dan sebagainya, dia datang nak ceramah. Kita sebut ustaz duduk rumah saya saja. Saya bagi cuma je ustaz. Tak perlu ustaz duduk di mana-mana hotel, tak perlu nak sewa mana-mana homestay. Ustaz duduk je di rumah saya tersebut. Tu nak sebutnya, ni pun pahala yang kita dapat. Yang kita lakukan bagi orang yang bermusafir, perjalanan jauh. Kemudian pengairan yang dibuatnya, serta pengairan kita buat, aliran air yang kita buat, serta sedekah daripada harta bendanya sendiri ketika dia dalam keadaan sihat. Waktu mana kita ada harta benda sekarang ni, kita sedekah. Boleh dipanggil demikian untuk kita lakukan dalam hidup kita ni. Waktu mana kita sihat ni bagi. Dan saya sebut banyak kali, sekarang ni kita kena ambil peluang untuk diri kitanya. Kita ambil peluang untuk diri kita ni untuk infak sekarang. Kenapa infak? Kita membanyakkan dana kita di akhirat. Simpanan untuk ke syurga Allah. Dia panggil demikian.
Jangan biarkan hari-hari kita ni berlalu tanpa infak. Tiap-tiap hari yang kita lalui, mesti kita jadikan sedekah. Sedekah, lakukan demikian. Orang kita kan dia buat sedekah subuh. Kadang-kadang dia panggil demikian. Yang dikumpulkan itu pun sedekah pada diri kita. Ataupun orang kita dia buat sebelum subuh lagi bersedekah dah. Pun amalan yang baik dalam hidup. Tiap-tiap hari itu ada je pada diri kita. Untuk kita nak infak. Sekarang nak infak lagi mudah. Tekan je, taip je, Matan Center, keluar terus. Nombor akaun Matan Center. Senang ceritanya. Ni untuk pelajar-pelajar tahfiz yang kami sedang bangunkan ini sendiri. Ni nak gambarkan pada diri kita mudah. Pada diri kita pahala-pahala yang dapat untuk diri kita. Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sedekah untuk orang yang meninggal dunia akan dibawa oleh malaikat dengan menggunakan pinggan daripada cahaya. Siapa-siapa yang bersedekah untuk orang yang meninggal dunia, dia niatkan untuk orang yang meninggal dunia, ya Allah, pahala ni aku sampaikan untuk mereka, arwah ayah aku. Ya Allah, pahala ni aku sampaikan untuk arwah mak aku. Dibawa oleh malaikat dengan menggunakan pinggan daripada cahaya. Lalu malaikat berdiri pada sisi kubur dia. Malaikat itu akan berdiri di sisi kubur orang yang meninggal dunia. Lalu dia akan sebut, wahai orang asing penghuni kubur, terimalah hadiah yang diberikan oleh keluarga kamu ini. Allahu Akbar. Bila sedekah kita tu pada niat untuk arwah ayah kita, lalu malaikat tu bawa dengan pinggan yang bentuk cahaya. Pahala tu berdiri dekat dengan kubur. Dia akan sebut apa dia? Wahai hamba Allah, ni datang hadiah yang datang daripada keluarga kamu yang telah meniatkan untuk kamu. Kita pula, rugi ke kita? Ustaz, rugi lah pahala saya. Tak. Allah bagi sama banyak je. Dengan yang kita niat untuk arwah ayah, dengan arwah mak kita, arwah datuk kita, arwah adik-beradik kita, arwah suami isteri kita ni, semua dia panggil demikian. Dalam keadaan yang macam ni, pahala tersebut sama banyak je dengan orang yang hidup, dengan orang mati. Allah sediakan demikian. Berdasar pada keikhlasan kamu lah yang kita lakukan ini. Malaikat lalu berdiri pada sisi kubur, lalu sambil berkata, wahai orang penghuni kubur, terimalah hadiah yang diberikan oleh keluarga kamu. Hadiah itu lalu dimasukkan ke dalam kubur orang tersebut. Lalu masuk dalam bentuk cahaya tu dalam kubur. Masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur. Bila kita bersedekah, ni nak sebutnya nilaian yang dapat pada orang dalam kubur ni. Sehingga kubur itu menjadi lapang dan terang benderang. Bercahaya kubur dia. Allahu Akbar. Ni pesan pada anak-anak kita ni. Kita ni kalau kita mati, jangan lupa bersedekah atas nama mak. Disebut. Jangan lupa untuk bersedekah di atas nama abah, ummi, kita sebut. Niat tiap kali mana ada peluang je bersedekah. Sedekah sama ada Fatihah ke, sama ada apa pun. Bila masuk je dalam kubur, sedekah tersebut, cahaya kubur ni terang benderang. Bercahaya terus. Ni pahala. Mereka tu bawa dalam pinggan yang bentuk cahaya. Kemudian masuk dalam kubur tu, wangi kubur. Tengoklah. Dasar pada apa amalan yang dia buat oleh orang yang hidup nak bantu pada orang dalam kubur ini sendiri. Allahu Akbar. Kita ni tak rasa lagi lah. Sekejap je lagi. Sekejap je lagi bila kita masuk dalam kubur, kita akan ingat balik yang kita belajar ni. Oh, ya betul lah Ustaz Ahmad Dasuki sebut dulu. Betul lah yang belajar dahulu. Kita mula nampak. Sebab sekarang ni kita tak mati lagi. Bila kita mati, baru kita nampak, oh macam ni rupanya. Oh macam ni rupanya. Yang kita belajar ini. Alhamdulillah kita sempat juga belajar. Yang tak belajar tu, yang duduk depan TikTok, tergedik-gedik depan TikTok tu, maknanya dia tak belajar. Rugilah pada diri dia. Kita pula Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk ada juga ruang. Abang Jai sanggup juga buka peluang untuk kita belajar walaupun dalam ruang sebegini. Kita duduk sekejap untuk belajar ini sendiri. Ni untuk kita menambahkan lagi bekalan. Benda apa yang aku kena buat? Benda apa yang aku kena lakukan untuk menyelamatkan diri aku dalam kubur nanti. Ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir ni, saya nak pesan sangat pada diri kita ni, buatlah yang Rasulullah ajar pada kita ni. Sekarang ni, kita buat dulu. Buat dulu. Tiap-tiap hari.
Ada je pada diri kita ni. Buat. Sampai kita mati. Jangan berhenti daripada kita buat ni. Amalan-amalan yang kita buat ni. Bila kita mati nanti, kita tak akan menyesal. Kita tak akan rasa, oh dulu, kenapalah aku tak buat? Kenapalah aku tak sanggup? Kenapa? Kerana kita dah siap dah pada diri kita dengan persiapan-persiapan sebegini. Kemudian dia berkata lagi. Kemudian dia berkata, semoga Allah membalas segala kebaikan keluargaku dengan sebaik-baik balasan. Orang dalam kubur terjawab, Alhamdulillah aku. Biar Allah lah balas pada keluargaku dengan sebaik-baik balasan. Sedangkan orang yang tidak mendapat doa daripada anaknya dan daripada orang lain akan menderita di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Kalaulah tak ada orang baca doa, suami kita tak baca doa untuk diri kita, isteri kita tak baca doa untuk diri kita, anak-anak pun tak baca doa, bergelak tawa je atas muka bumi dalam hidup mereka. Kemudian kita senyap je dalam kubur seorang-seorang. Azabnya dalam keadaan demikian. Sengsaranya kita. Kenapa? Tak ada orang yang nak hantar pahala-pahala ini untuk diri kita dalam kubur tersebut. Ingat ni para hadirin sekalian. Kalau kita sentiasa ingat pada orang dalam kubur, orang yang hidup nanti, lepas pada kita mati nanti akan ingat untuk diri kita. Tapi kalau kita ni jenis payah nak ingat untuk orang dah mati, payah sukar kita nak ziarah kubur, payah nak buat amalan untuk orang meninggal dunia pun payah, anak-anak kita nanti dia tak ingat juga pada diri kita. Dia akan lupakan pada diri kita. Kenapa? Kerana kita tak ingat pada mereka yang dah meninggal dunia. Macam mana anak-anak kita nak ingat pada diri kita lepas pada kematian kita nanti? Bishr bin Ghalib berkata, aku mimpi melihat Rabi'atul Adawiyah, seorang abid ahli ibadah. Rabi'atul Adawiyah ni masyhurlah di antara wali-wali Allah yang di kalangan muslimah, di kalangan orang perempuan. Bila ulama wali-wali yang lain nak kahwin dengan dia, dia tak kahwin. Rabi'atul Adawiyah ni, dia terlampau kuat sangat ibadah dia. Kita jangan pula tak kahwin. Kita ni ibadah bukan macam dia. Tu sebutnya demikian. Dia Rabi'atul Adawiyah ni sampai Hasan Basri, sampai 2-3 orang lagi lah yang masuk nak meminang dia. Dia kata, aku boleh terimalah pinangan kamu, tapi kalau kamu boleh jawab 2 soalan. 2 soalan ni kamu boleh jawab, aku terima. Katanya Rabi'atul Adawiyah. Kalau kamu boleh jawab lah. Kalau kamu tak boleh jawab, tak payahlah kahwin dengan aku. Kerana aku terlampau sibuk sangat dengan 2 persoalan ni. Orang pun tanya dia. Masing-masing tanya. Orang-orang alim tanya. Apa yang kamu nak tanya? Kami nak tolong jawab. Dia kata, yang pertama, aku ni mati dalam keadaan husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tak boleh jawab terus. Tak boleh jawab terus. Tanya soalan, macam mana dia ni mati? Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tak apalah, tak boleh jawab. Yang pertama tak boleh jawab. Yang kedua apa dia? Orang tanya pada dia. Ni Hasan Basri tanya, wali-wali Allah yang lain pun tanya. Soalan yang kedua, aku ni kalau di akhirat nanti masuk syurga ke masuk neraka? Tanya soalan demikian. Tanya soalan yang tak boleh nak jawab. Tanya soalan ni tak boleh nak jawab. Masing-masing tak boleh, tak tahu. Allah saja yang tahu amalan kamu macam mana. Dia kata, aku terlampau sibuk dengan 2 perkara ni menyebabkan aku tak boleh terima perkahwinan ini. Nak sebutnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni, dia sentiasa sebut. Dia sebut Bishr bin Ghalib, dia sebut, aku mimpi melihat Rabi'atul Adawiyah. Aku mendoakannya. Aku ni doa, orang-orang yang soleh macam ni doa. Rabi'atul Adawiyah kemudian berkata pada aku. Rabi'atul Adawiyah ni sebut, hadiah kamu akan datang kepadaku yang dibawa dengan sepinggan daripada cahaya yang alasnya diperbuat daripada sutra. Doa kamu. Bishr ni orang alim juga. Orang alim juga. Orang soleh. Dia terlampau, dia panggil ikatan ukhuwah mukmin ni kuat. Dia tak adalah ikatan, dia panggil percintaan ke, tak ada. Tapi ikatan ukhuwah Islamiyah yang dibina di atas dasar kekuatan agama. Macam kita kan. Para hadirin sekalian kenal saya kenal jemaah sekalian. Kita ni diikat dengan ikatan ukhuwah, dia panggil. Sama-sama kita. Jemaah yakin apa yang saya ajar. Saya yakin dengan apa yang saya ajar pada jemaah-jemaah. Maknanya kita ikatan ini. Sama-sama kita ni.
bila kita bercakap je, Ustaz Ahmad Dasuki sebut macam ni. Misal contohnya, ni kita ikat diri kita dengan cara demikian. Akhirnya, suatu hari saya mati. Jemaah-jemaah mesti terikat dengan saya. Teringat balik waktu mana belajar dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Tentulah, waktu mana teringat tu, kita membaca doa. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa Ustaz Ahmad Dasuki. Malam tu mimpi dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Misal contohnya. Ni sama juga dengan Bishr ni. Bishr ni, dia mimpi berjumpa dengan Rabi'atul Adawiyah. Dan oleh kerana dia baca doa untuk Rabi'atul Adawiyah ni, lalu Rabi'atul Adawiyah kata, hadiah kamu tu datang padaku. Yang dibawa dengan pinggan daripada cahaya yang alasnya diperbuat daripada sutera. Pinggan tu, alas dia tu saja sutera. Rabi'atul Adawiyah sebut dalam mimpi dia ni. Dalam mimpi Bishr ni. Wahai Bishr, seperti inilah doa orang mukmin yang masih hidup. Seperti inilah doa orang mukmin yang masih hidup. Yang ditujukan pada saudaranya yang meninggal dunia. Kalaulah ada orang yang baca doa untuk saudara dia yang dah meninggal dunia, pahala dia tu datang dalam bentuk pinggan yang dialas dengan sutera. Yang indah, pahala dia ni. Kemudian, masuk dalam kubur ni, kemudian hadiah itu akan diserahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia tersebut. Bagi tu, cantik je bagi. Lalu dikatakan pada mereka, ini hadiah yang diberikan fulan untuk kamu. Allahu Akbar. Ni jangan lupa ya. Pakat-pakat baca doa sesama kita. Doa sesama kita lah. Di kalangan kita ni, kalau ada di kalangan kita meninggal dunia je, kita baca doa. Yang sama-sama kita ni. Kita kena ikat janji sebegini. Kerana kita belajar macam ni di kalangan kita. Saya sebut banyak kali lah. Setiap pagi Rabu ni, bila kita habis je belajar, kita akan baca doa untuk mereka yang dah meninggal dunia di kalangan yang belajar ini. Di kalangan yang belajar ini, yang mendengar ni, kita baca doa, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa sahabat-sahabat kami. Tiap-tiap hari Rabu tu, sampailah pahala tu. Sampai pahala pada diri kita ni, ada setiap pagi Rabu. Dia panggil. Di kalangan kita. Punca apa dia? Punca doa yang baik di kalangan kita ni. Kalau orang lain suku sakat sebagaimana Bishr ini dengan Rabi'atul Adawiyah itu pun sampai dan diceritakan demikian, Rabi'atul Adawiyah pun sebut sama juga. Kalau orang mukmin yang lain baca doa, saudara-saudara dia baca doa, lebih indah ya Allah sediakan pada mereka hadiah yang diberikan oleh fulan kepada kamu ni akan disebut oleh malaikat berbangga dalam kubur itu sendiri. Tolonglah orang dalam kubur tu. Arwah ayah kita tolong buat masjid. Nama dia misal contoh. Bagi. Kemudian ni nak berbuka puasa ni berebut di kalangan kita. Majlis berbuka puasa. Ni pun saya sebut ni. Kalau jemaah-jemaah yang nak taja berbuka puasa ni untuk anak-anak tahfiz dan kita nak buka ruangan untuk berbuka puasa. Cara percuma je datang berbuka puasa di sebelah dapur Tokku ni insya-Allah. Kita nak buat demikian untuk lapangan berbuka puasa. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan buat benda-benda demikian. Ni pahala-pahala untuk orang yang meninggal dunia. Kita pun niat. Saya nak bagi pada arwah ayah saya. Saya nak bagi pada arwah datuk saya. Saya nak bagi pada arwah anak-anak saya. Arwah-arwah adik-beradik saya. Yang kita sayang dalam hidup kita ni. Pahala-pahala tu sampai untuk mereka. Itu berebut di kalangan kita ni. Ismail bin Rafi berkata, cara agar orang yang mempunyai hubungan darah dapat bertemu dengan saudaranya yang telah meninggal dunia, kita nak jumpa dengan orang dah meninggal dunia. Kadang-kadang kita sebut, Ustaz, saya ni rindu pada arwah suami saya. Tapi tak pernah hadir dalam mimpi saya. Arwah suami saya. Kadang-kadang saya rindu dengan arwah ayah saya, Ustaz. Tapi ayahnya hadir dalam mimpi-mimpi saya. Macam mana kita nak berhubung dengan dia? Yang pertama, kita tunaikan haji untuknya. Dengan cara, kita kata, macam mana kita nak berjumpa orang dah meninggal dunia? Dengan orang dah meninggal dunia ni. Ni di antara cara yang diajar. Cara untuk kita ni dapat bertemu balik dengan orang dah meninggal dunia. Kan ramai orang kita tanya, Ustaz, macam mana cara untuk kita nak berjumpa dengan orang dah meninggal dunia? Dalam mimpi kita. Yang pertama, tunaikan haji untuk dia. Ini Ismail bin Rafiq. Dia sebut demikian. Yang kedua, merdekakan hamba untuknya. Pahala merdekakan hamba untuk dia. Kita ni tak ada lah.
Yang mudahnya, taja pelajar tahfiz menghafal Quran. Kalau saya sebut demikian. Taja je pelajar-pelajar, anak-anak yang menghafal Quran tu, mari berjumpa dengan di kalangan kami ni. Tuan-tuan boleh berhubung je di talian, tengok dalam Yayasan An-Nabawi. Yang terbaru ni kita buat Yayasan An-Nabawi tu. Tuan-tuan type je yayasanannabawi.com. Tengok, cari demikian dalam perkara demikian. Dan yang ketiga, memberikan sedekah di atas namanya. Bersedekah di atas nama dia. Kita bersedekah, bagi. Ya Allah, aku nak sampaikan pahala ni untuk arwah sekian. Malam tu tidur, malam 2-3 malam lepas pada tu mimpi jumpa dengan orang yang telah meninggal dunia. Ni cara yang diajar ni. Yang semua amal perbuatan tersebut pahalanya dituju pada orang yang meninggal dunia tersebut. Kita niat, ya Allah, sampaikanlah kepada yang disebut dengan orang yang telah meninggal dunia ini. 2-3 malam lepas pada tu mesti mimpi. Allah bagi kelebihan dengan cara amalan yang kita buat untuk diri dia. Allahu Akbar. Kedahsyatan kematian. Hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannawul maut fa inna haulal mutla'in syadid. Ni insya-Allah kita akan sambung tajuk besar juga tu. Tajuk kedahsyatan kematian. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah dalam membicarakan tajuk tersebut. InsyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah